الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah malam ini kuliah pertama dekat surau An-Nur ini buat pertama kalinya setelah kita bercuti hampir 4 bulan kan. Saya dah kuliah bulan 6 hari tu. Tapi di wilayah lah tuan-tuan. Wilayah dah bulan 6 dia buka, lepas tu sampai ke Taiping, sampai ke Johor dah. Malam tadi baru ada di Pelabuhan Kelang. Lepas tu tadi Jumaat di Padang Jawa ni Maghrib kat sini. Kan? Ni kuliah pertama. Saya meresmikan kuliah lah hari ni. Kan? Dalam norma baru. Kan? Jadi tuan-tuan kenalah ikut SOP walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita rasa susah. Sebenarnya tak ada apa pun sebenarnya. Ikut ajalah peraturan demi kebaikan kita bersama. Sebab Nabi pun kata, jangan mudaratkan diri dan jangan mudaratkan orang lain. Jadi untuk itu kita kena jagalah diri kita, jaga juga hak orang lain. Sebenarnya kalau nak ikut bersih ni Islam dah suruh lama dah. Nabi dah suruh jaga lama dah kebersihan ni, bukan masa Covid ni. Masa ada Islam dulu dah suruh jaga dah bersih ni. Dan lagi pula dia suruh bukan takat cuci tangan ni, habis semua suruh cuci. Atas bawah semualah. Semua dia suruh cuci. Kan? Jadi kita kena jagalah tuan-tuan, sabarlah. Walaupun di Selangor ni agak lambat sedikit lah. Sebab Selangor ni tuan-tuan pusat dia. Segala-gala kat sini tuan-tuan. Macam mana kan di Selangor dan wilayah ni. Semuanya kat sini. Kok pendatang tanpa izin pun ramai kat kawasan kita. Kok orang asing, pekerja-pekerja foreigner pun kat kita. Semua kat kita ni. Selangor ni banyak lah. Jadi kena sabarlah tuan-tuan. Kena bersabar sikit. Tak apalah. Yang penting Alhamdulillah kita dah dapat mengimarahkan masjid kembali. Bagi yang rasa cinta ke masjid ni tuan-tuan, masa tak dapat datang itu, ya Allah, ya Tuhan. Ada yang bergaduh kan. Tu yang rasa cinta. Yang tak rasa cinta dan sung tak kisah, bagus gak tutup. Ada sampai gaduh-gaduh. Baru ni yalah, SOP kena ikut. Bila kata kanak-kanak tak boleh datang masjid, jangan bawa lah. Kan? Baru ni bergaduh tuan-tuan di satu masjid. Bila dah satu hamba Allah ni, dia bawa budak, tapi bukan di Selangor lah. Jadi AJK ni dah diamanahkan supaya mengikut SOP. Kalau tak, masjid itu akan ditutup. Jatah agama akan tutup balik lah. Dia satu hamba Allah, dia bawa anak dia budak. Anak perempuan, anak lelaki. Nak masuk masjid, AJK tahan lah. Tuan, budak tak boleh masuk kan? Jadi tak boleh masuk dalam lah. Kenapa tak boleh pula?
Ini SOP. Saya semalam main kat masjid negeri boleh? Tapi itu masjid negeri. Apa beza masjid negeri dengan masjid ni? Oh, soal jawab dengan AJK. Pening AJK. Kan? Pening AJK kejap. Saya ada depan tu. Saya kata, tuan, ini SOP. Ikutlah. Mungkin masjid negeri boleh. Mungkin masjid negara boleh. Tapi masjid daerah tak boleh. Mungkin masjid qaryah tak boleh. Atas sebab-sebab tertentu. Macam kita lah. Masjid boleh sampai 500 orang mungkin. Tapi surau 40 orang. Sebab tadi saya dengar MKN pun kata yang penting penjarakan kena jagalah. Itu mungkin wilayah lah kot. Tapi MKN ni satu Malaysia lah guna. Tapi Selangor mungkin tak lagi kot. Yang penting ada penjarakan. Seluas mana masjid tu ikutlah. Tapi penjarakan 1 meter tu kena ada. Tak apalah berapa ramai pun. Hari tu 500 orang, 250. Sekarang dah boleh dah. MKN dah. Tapi Selangor belum. Tapi tak apalah. Bersyukurlah kita dapat mengimarahkan masjid insya-Allah. Nanti kalau dah buka masjid, jangan tak datang masjid pula kan. Kadang-kadang yang marah hari tu bila buka masjid, haram tak datang pun. Baru ni keluar dalam satu statement. Marah masjid tak buka. Bila masjid dah buka, orang tanya kenapa tak datang? Dah merajuk macam dia. Ini semua serabut. Serabut pala. Okey, kita masuk pengajian kita, kitab Al-Mawa'is. Al-Mawa'is Al-Badi'ah. Pengajaran yang ke-22. Ni kita sambung balik. Berkata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, bermula maut itu membukai akan segala rahsiamu. Dah meninggal nanti baru tahu apa yang kita buat hari ni, tuan-tuan. Sekarang kita tak tahu. Sekarang ni kita rasa seronok hidup atas dunia ni. Besok bila dah meninggal, dah masuk alam barzah, baru tahu nak menyesal ke tidak, nantilah. Sekarang ni kalau orang cakap pun kita buat tak kisah, tak apa. Nanti bila dah masuk dalam kubur, dia buka segala rahsia, baru kita nak nyesal. Silaplah dulu. Kalau aku buat dulu, tak ada dah. Kan? Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, kalaulah boleh balik semula, nescaya kita nak balik. Sebab dah tahu dah rahsia tu. Dah tahu dah rahsia, rupanya bila duduk di alam barzah nanti, di akhirat nanti. Oh, macam ni rupanya bila orang yang engkar atas perintah Allah. Sebab itu minta kat Tuhan balik, tapi Tuhan tak bagi. Sebab dah tahu rahsia. Dia macam kita periksa lah kan. Dah jawab, hantar kat cikgu. Dah siap. Dah siap? Siap. Buka buku tengok. Dah hantar baru buka balik semula. Allah silap. Aku nak jawab tu tadi tu. Tapi nak minta balik tak dapat dah. Cikgu. Silap dah cikgu tadi. Tak boleh dah, tak habis. Kita dah padam, dah meninggal. Waktu tu sedikit kesilapan pun tak boleh nak balik untuk nak perbaiki semula. Tak boleh. Ni yang dia kata, bermula maut itu membukai akan segala rahsiamu. Balik nanti orang kata, ni lain macam ni. Ni bukan dia ni. Dan hari kiamat itu membaca surah kebajikan kamu. Nanti di akhirat, apa yang kita kena tanggung, tunggu je lah apa yang dibacakan kat kita. Amal kebaikan atau amal keburukan. Tak boleh buat apa. Menyesal pun tidak, nak balik tak, nak buat balik semula tak boleh. Semua tak boleh. Sebab dah habis. Hari itu adalah hari mendengar keputusan sahaja. Hari itu mendengar apa yang Tuhan nak bagi tahu. Yang aku cakap dulu waktu kau hidup, ada dalam Quran aku dah bagi tahu, kau tak peduli. Hari ini kau tengok sendiri apa yang akan terjadi. Jadi dia kata hari kiamat itu membaca surah kebajikan kamu. Dan azab itu membinasakan ia akan kemuliaanmu. Atas dunia lu orang sanjung, muliakan kita, agung-agungkan kita. Orang angkat kita, julang kita, puji kita. Ya Allah, ya Tuhan. Sampai kita lupa diri, tuan-tuan. Lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa akan janji-janji Allah waktu orang angkat kita. Orang mulia, orang sanjung kita. Terlupa diri. Maka nanti
Bila hari nanti akhirat nanti, kemuliaan itulah yang akan membinasakan kita. Yang kita lupa diri seronok sangat tu, besok ni dia akan tahulah kita bagaimana nasibnya kita sebab dah puas, dah dimuliakan di muka bumi, disanjung, dimuliakan, dipuja dan sebagainya. Pada hari itu nanti kita tahulah pula bahagian kita bagaimana. Bila? Nanti di akhirat. Dan apabila engkau berbuat dosa akan suatu dosa, maka jangan engkau tilik kepada kecilnya. Kita selalu tengok, alah ni dosa kecil, tak ada apalah. Nanti ambil wuduk, selesailah. Jangan tengok tentang itu. Dan tetapi tilik olehmu kepada Tuhan yang engkau berbuat maksiat akan dia. Kau jangan tengok dosa yang kau buat tu kecil, tapi kau buat dosa tu depan siapa? Depan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kau kata tu kecil, tapi di sisi Allah Ta'ala yang kau buat tu dosa, maksiat. So itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok peristiwa 4 bulan ini tuan-tuan, COVID-19 ni tuan-tuan, sebenarnya ada orang kata ni bala Allah, ini ujian Allah, ini peringatan Allah. Saya lebih katakan ni peringatan dari Allah. Kan? Aku dah bagi engkau satu negeri, engkau tak nampak juga. Aku bagi engkau satu negara pun kau buat tak arti juga. Kan? Aku bagi ke Amerika, kau kata, Amerika, ke Malaysia, apa dah hal. Kan? Aku bagi, dekat Jepun, kau kata, alah tak ada apa Jepun, Malaysia mana nak kena lagu tu. Aku bagi dekat sikit dekat Aceh, pun kau buat tak arti juga. Kau masih juga engkar, masih tak peduli. Tak apalah, aku bagi peringatan untuk satu dunia. Aku bagi satu dunia terus. Senang. Kan? Tak payah tengok jauh-jauh. Satu dunia aku bagi. Modum habis semua. Allahu Akbar. Allah bagi peringatan. Sebab bima kasabat aidin nas. Sebab perbuatan-perbuatan manusia. Allah Ta'ala bagi peringatan. Jangan. Dia kata. Jangan lupa aku. Ingatlah kat aku. Jangan engkar. Jangan melawan. Masih juga engkar, melawan. Allah bagi peringatan. Semua kena. Tak kisahlah orang alim, tak alim. Orang semayang, tak semayang. Mengaji Quran, tak mengaji Quran. Aku bagi. Masjidil Haram pun tutup, tuan-tuan. Sekali Tuhan bagi peringatan. Dengan Masjidil Haram tu, tuan-tuan. Aku tutup sekali semua. Tapi Alhamdulillah Malaysia ini. Masih lagi Allah Ta'ala sayang. Pasal ramai masih yang mau berdoa kepada Allah. Ingat Allah Ta'ala. Kalau nak ikut canggih, kita ni apa sangat canggihnya. Amerika lagi canggih. Pun berjuta kena. Negara-negara canggih pun teruk kena. Kita ni apalah canggihnya. Tapi Alhamdulillah orang Islam, negara-negara Islam macam kita di Malaysia ni masih berdoa kepada Allah. Ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia kata, apabila diberi rezeki akan dikau. Akan suatu rezeki yang sedikit, maka jangan engkau tilik kepada sedikit. Tetapi tilik olehmu kepada Tuhan yang memberi rezeki akan dikau dengan dia. Jangan tengok sikit tu. Siapa yang bagi rezeki ni? Dia macam barang lah tuan-tuan kan. Kalau yang bagi tu sultan dekat kita, lain macam rasanya. Walaupun barang tu kan ada harga apa pun kan. Siapa yang bagi? Sultan bagi je. Kau jangan main. Alah, slipper macam ni sultan bagi, aku pun boleh bagi. Dia tak sama, tak sama. Lain, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang pun macam tu. Kan? Kalau orang tu datanglah, tuan-tuan, kan? Pakai kereta mewah. Tapi turun pakai slipper Jepun, kan? Alah, selekehnya dia ni. Tuan-tuan tak tengok, tuan-tuan tak kata, ni bukan kereta dia ni. Sebab tuan-tuan tengok dia macam tu. Kan? Tuan-tuan akan tengok benda tu. Kita ni kadang-kadang tengok macam tu lah. Macam orang bercakap juga. Tuan-tuan sekarang tengok siapa yang bercakap. Bukan apa yang dia cakap. Bukan apa yang dia cakap tu kita nak dengar. Kita tengok siapa cakap. Dia tu doktor je. Kan? Doktor tu PhD tu je. Bukan calang-calang orang. Kita suka tengok macam tu. Kan? Walaupun dia doktor tu cakap tak betul, orang biasa-biasa ni cakap betul, kita nilai doktor tu. Jadi dengan Allah Ta'ala,
Jangan tengok rezeki yang dia bagi tu. Tengok siapa yang bagi rezeki ni. Allah Ta'ala. Kadang sedikit rezeki yang diberi Allah, tapi berkat. Allah Ta'ala bagi rezeki, walaupun sedikit, tapi berkat tu yang kita nak dari Allah Ta'ala. Bukan berapa banyak Allah Ta'ala bagi, banyak pun tak berkat pun tak guna juga. Rezeki banyak, kan, tapi tak berkat. Pilihlah zaman-zaman sekarang ni kadang-kadang orang mengalami kesusahan dan sebagainya. Kalau kita tengok ustaz-ustaz masa PKP hari itu ramai yang menung lah tuan-tuan kan. Yalah pendapatan dari mengajar je tuan-tuan kan. Tengok tak ngajar, menung kejap. Kan? Nak bayar sewa rumah lah. Kan? Nak beli pampers anak lah. Kan? Tapi alhamdulillah masjid-masjid surau-surau ada yang membantu memberikan sumbangan. Ya alhamdulillah. Kan ada masjid-masjid surau-surau walaupun tak banyak, alhamdulillah masih ingatlah. Sebab orang lain ingat orang lain je bagi sumbangan ke orang lain je. Okay, ustaz-ustaz ni tak perlu sangat makan lah kan. Bismillah pun dah kenyang lah. Bismillah pun alah ustaz ni baca bismillah kenyang lah kan. Tapi alhamdulillah lah kan. Rezeki insya-Allah ada kan. Ramai yang kadang-kadang orang tak nampak kat ustaz-ustaz tu. Kat asatizah ramai tuan-tuan yang mengadu dengan saya pun ramai macam saya pula nak boleh bantu dia orang. Tanya saya, ustaz macam mana kuliah tak ada ni? Tak apalah. Makanlah apa yang ada dulu kan. Bersyukurlah apa yang ada dulu yang kita cari-cari tu. Mana ada ustaz? Apa yang ada lah. Kan? Alhamdulillah. Tak ada apa. Rezeki insya-Allah ada. Ni dah mula ngajar balik, dah mulalah. Alhamdulillah. Kan? Dan dia kata, jangan engkau hinakan akan dosa yang kecil. Maka kerana bahawasanya engkau tiada ketahui di mana dosanya yang jadi murkaku atasmu. Kita tak tahu. Dosa yang mana yang Allah Ta'ala murka sebenarnya. Kita rasa tu dosa besar lagi murka Allah Ta'ala daripada dosa yang kita buat ni. Aku dosa kecil, dia dosa besar lagi teruk dia pada aku. Jangan. Belum tahu. Itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis ustaz nama pun dosa besar. Tapi kita tak tahu pula taubatnya bagaimana. Tak tahu pula keampunan yang dia minta ampun dengan Allah Ta'ala terima keampunannya kita tak tahu. Kita yang dosa kecil ni rasa tak ada apa, kita pun tak bertaubat, tak minta ampun. Allah kata, inilah yang paling hina ni. Dah buat dosa, buat salah, tak minta maaf dekat aku. Dia tu sedar dengan dosa besarnya, tapi dia bertaubat, minta ampun dekat aku. Siapa yang tahu? Pasal itu, jangan kita hinakan orang yang buat dosa. Buat dosa kita sebab kita tak tahu di mana dosa yang menjadi murka Allah Ta'ala. Tak tahu, tuan-tuan. So, itu hidup kita ni bukan menghina orang. Jangan hina orang, jangan pelekeh orang, jangan perkecil orang. Kan? Sebab agama Islam mengajar kita, mengajak, menyuruh. Dah. Selebihnya, serah pada Allah. Kita ajak, kita suruh, tak mau. Jangan maki hamun dia. Kan? Kita doa kebaikan bagi dia. Itu kerja kita. Sebab kita tak tahu. Hidayah tu milik Allah Ta'ala. Mungkin apa yang kita nasihat, apa yang kita cakap, dia tak boleh terima. Belum dapat hidayah. Ada orang yang lebih teruk pada kita bagi cakap kat dia, dia boleh terima. Kita tak tahu. Jadi dia kata, jangan engkau hinakan akan dosa yang kecil. Jangan. Kerana bahawasanya engkau tiada ketahui di mana dosanya yang menjadi murkaku atasmu. Tak tahu. Dosa yang mana satu dimurkai oleh Allah. Dan jangan engkau sentosakan tipu aku. Maka kerana bahasanya tipu aku itu tersembunyi atasmu. Daripada tempat semut yang hitam pada malam yang kelam. Jangan kita nak tipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa aman kita. Apa yang kita buat ni. Jangan. Sebab Allah Ta'ala nampak apa pun yang tersembunyi. Walaupun semut hitam pada malam yang kelam. Tuhan nampak. Sebab itu kita nak buat apa kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak buat ni walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nampak kita. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kamu dapat sembunyi, tapi depan Allah tak boleh sembunyi. Dengan Allah tak boleh sembunyi. Depan manusia bolehlah kita sembunyi, nyorok-nyorok, selamat kita.
Depan Allah tak boleh. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kau minta ampun dengan aku. Tobat kepada aku. Kemudian lagi dia kata, hai anak Adam, adalah engkau ingat akan marahku, maka engkau berhenti daripada berbuat maksiat. Kalau engkau ingat aku ni marah ke engkau, akan kau berhenti melakukan perkara dosa tu. Sebab itu Allah Ta'ala kata sentiasa ingat Allah Ta'ala. Sentiasa ingat dia. Duduk, berdiri, jalan, tidur, semua kena Allah Ta'ala. Supaya kita tak berani nak buat maksiat dosa ni. Bila kita teringat ni mata ni milik Allah, tak berani kita nak buat maksiat, nak melihat benda yang haram. Bila kita tahu telinga ni milik Allah, kita tak berani nak dengar perkara-perkara yang haram. Kita tahu semua ni milik Allah, kita tak berani nak buat dosa, nak buat maksiat. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kau ingat aku selalu. Semua tu hak milik aku. Rezeki ni pun hak milik aku. Kesihatan kau tu pun milik aku. Semua milik aku. Jadi kau ingatlah ke aku. Bila kau ingat aku, kau takut nak buat benda-benda yang tak baik. Macam kita tahulah tuan-tuan kan. Ni hak orang ni, kita nak guna, takut orang tu nampak karang kok dia tahu pula, tak berani kita buat. Sebab tu kita tahu barang orang. Ni semua ni milik Allah Ta'ala. Maka tu sebab dia kata, engkau ingatlah akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka engkau akan berhenti daripada berbuat maksiat. Jangan buat maksiat sebab semua ni milik Allah. Dan adakah engkau tunaikan akan segala yang aku fardukan atasmu? Seperti barang yang aku suruhkan akan dikau? Ada tak engkau buat apa yang aku suruh tu? Sebab itu nak dapat cinta Allah Ta'ala ni tuan-tuan bukan senang. Walaupun kita rasa kita cinta Allah, tapi belum tentu Allah cinta kita. Nama pun cinta kan. Bercinta ni tuan-tuan lain macam. Nak dapat cintanya tu yang susah, tuan-tuan. Macam kita bercinta dengan perempuan lah, nak dapat perempuan tu, sebelum cinta ni tuan-tuan, nak kenal dia dulu. Bukan terus cinta je, nampak terus cinta je. Bohong lah tu. Aku jatuh cinta pandang pertama, bohong. Kenal dulu perempuan tu. Dah kenal hati budi semua, dah kenal sifat perangai, baru datang rasa cinta. Tapi dia belum cinta kita lagi, baru kita cinta dia. Bila kita dah cinta dia, macam mana kita nak suruh dia cinta kita pula? Macam mana pula kan? Kita dah kenal dia, dah kenal sifat, semua dah kenal lah kan? Datang rasa cinta ni, sayanglah kat dia ni, cinta lah. Kononnya tak ada cinta lain lah, melainkan kat dia lah. Tapi dia belum tahu. Aku je cinta kat dia, dia entah cinta tak tidak kat aku. Maka kita pun berusaha nak dapatkan cinta dia. Supaya dia cinta kat kita. Macam mana kita nak buat? Kita pun mulalah menaburkan macam-macam kata-kata manis lah. Macam-macam janji lah kita kat dia. Supaya dia sayang kat kita. Dia pun tak adalah terus jatuh cinta kat kita. Dia nak tengok dulu betul ke dia cinta kat aku. Bohongnya kan. Dia pun test kita. Ajak jumpa, boleh? Pukul apa? Nak jumpa pukul apa? Pukul 12. Pukul apa kita datang? Pukul 3. Mampus tak mau dia. Ini semua ngarut ni. Janji pukul 12 datang pukul 3 kan. Ni janji pukul apa jumpa? Pukul 12. Pukul 10 dah sampai. So itu Piramli buat cerita pun pandai dia buat cerita. Masa-masa manis kan. Cikgu Syahri dengan Cikgu Norkiah. Tuan-tuan tengoklah filem tu kan. Kat Tasik kan. Cikgu Norkiah dengan Cikgu Syahri jumpa-jumpa, nak jumpa kat Tasik, balik sekolah. Datang Cikgu Norkiah jalan lu dengan mak dengan adik dia. Pukul 6 baru pergi jumpa. Tak ada lah, Piramli dah balik lah, Cikgu Syahri dah balik. Macam mana nak cinta lagu tu? Payahlah. Kita dengan Allah Ta'ala, macam mana nak bagi Allah Ta'ala cinta dengan dia? Ni, dia kata, aku nak tanya dulu, kau janji dengan aku, kau dah buat belum? Janji kau apa datang? Pukul 1.21. Datang kau apa? Pukul 12.30 sampai. 12.30 sampai. Mana? Nak jumpa kekasih. Tu betul.
Ini ku apa janji? 1, 2, 1. Datang ku apa? Pukul 4. Pukul 4. Okey lagi lah Ustaz. Itu untung datang. Kau tak datang langsung. Dia tuan langsung tak datang. Kata dia. La ilah. Datang pukul 12.30 sampai. Tu betul. Bercinta tuan-tuan. Nak datang jumpa kekasih pakai pagoda ke? Mampus tak pakai. Nak jumpa kekasih pakai selipar Jepun. Nak jumpa pagoda? Nak seluar 3 suku. Mana? Jumpa girlfriend. Ngarut. Jumpa girlfriend pakai smart lah. Nak jumpa pukul 12, pukul 7 dah mandi. Mandi, trim semua smart. Muka cuci baik punya kan. Allahu Akbar. Cucilah muka. Ambil lah pencuci muka semua kan. Bagi smart lah nak jumpa girlfriend. Pakai smart-smart. Pakai minyak wangi. Bukan minyak wangi jumpa. Macam tuan-tuan nak jumpa kekasih pakai minyak wangi wakaf. Nak jumpa Allah Ta'ala pakai minyak wangi wakaf. Datang masjid, tanya. Habis basah kan. Tu belakang tu. Nak jumpa Tuhan pakai minyak wangi. Nabi ajar sampai Nabi pun ada bekas minyak wangi khas tu. Cari minyak wangi sampai tahulah ni Nabi dah sampai masjid ni. Tengok minyak wangi dia. Kita minyak wangi wakaf. Yang Maidin punya tu. 6-10 ringgit. Nak jumpa kekasih. Macam mana nak dapat kasih Allah? Dah lah pakai serabut. Pakailah lawa-lawa. Mana tuan nak jumpa kekasih? Smart. Dia pakai kemas kan. Minyak wangi. Nak ngadap kekasih ni. Sebab dia nak tengok ni. Walaupun kita tak nampak dia. Tapi dia nampak kita. Pakailah lawa-lawa. Tu kira tu. Basuh, cuci, wuduk, elok-elok. Sempurna datang penuh dengan tawaduk. Dah ngadap dia pun akhlak kena jaga. Jumpa girlfriend tak ada tuan-tuan. Bahasa percakapan kita pun cakap pun slow je. Mana ada jerit-jerit. Tanya girlfriend. Dah makan dah? Nak makan jom kan ke bulu kan. Tak ada. You nak makan apa kan? Nak makan kat mana? Yang perempuan ni pun jaga akhlak dia. Depan kita ada dia menyuap kiri kanan. Tak ada. Penuh kiri kanan pipi tak ada. Slow. Sampai rasa nak tolong suap kan. Punyalah lembut depan nak jaga kan. Kita depan Tuhan. Tengok kita depan Tuhan je lah. So itulah nak dapat jadi kekasih Allah. Kena buat betul-betul. Angkat elok-elok. Allah. Macam Nabi buat tu kan. Allah elok. Nabi sopan depan kekasih ni. Dia tengok tu. Kita tak nampak dia kan. Tapi dia nampak kita. Buat elok-elok. Ini bercakap pun Allah dengan Tuhan. Cakap elok-elok. Sebut nama dia, sebut nama elok-elok. Tu saya kata, kita ni kadang tak perasan benda-benda macam ni. Kita ingat suka-suka hati buat. Sebut nama Allah Ta'ala, sebutlah elok-elok. Nama orang pun kita sebut elok-elok. Kalau jadi MC, tulis tuan-tuan, tambah-tambah tentera punya. Tulis siapa yang datang tu. Panglima Angkatan Tentera, siapa dia ni. Semua sebut satu-satu. Jangan kau silap. Sampai penceramah datang pun dia baginya kertas. Hari ni Panglima datang. Ustaz. Ni nama sebut. Kita pun gagap sebut nama dia. Sampai nama Tuhan. Nak puji Tuhan. Suka-suka hati kita nak sebut. Panas. Macam tu nyebut nama Tuhan. Macam tu. Hamla. Apa ni? Tu nak dapat kekasih. Dia nak sayang kat kita. Kau sebut nama aku pun tak nak. Malas. Sebut nama aku pun main-main. Sebutlah elok-elok nama Tuhan. Pujilah dia elok-elok. Dengar. Kita dengan Tuhan macam mana? Ingin? Bertahlil. Jangan tengok tahlil orang. Sebutlah elok-elok. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Ha. La Allah. Tuhan kata ingat aku pekak ngapa? Kan? Ingat aku pekak kan lah. Sebutlah elok-elok. Tapi dia sebut macam tu tak ada feel Ustaz. Angguk tu ada feel. Bergegar rumah orang. Baru ada feel Ustaz. Baru syok sebut. Baru semangat. Lepas tu doa. Lepas tu makan. Lepas tu tadi sebut nama Tuhan. Lepas tu sumbat benda haram. Mana aku tu? Kadang-kadang. Macam mana nak dapat cinta Allah? Macam mana nak dapat sayang Allah? Kena ubah. Kena ubah. Kita dengan Tuhan ni, kita jangan Allahu Akbar. Kita dengan Allah Ta'ala ni, memanglah Allah Ta'ala bukan ambil kisah pun. Tapi kalau dah sampai melampau menyebut nama dia pun nak tak nak. Banas. Alhamdulillah. Sebut. Alhamdulillah. Bila sudah Ustaz. Bila nak habis ni? Kira nak habis. Tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan. Dia kata apa lagi? Dan adakah engkau beri akan hamba-Ku yang miskin daripada harta-Ku? Engkau aku bagi harta banyak. Ada tak engkau tolong orang miskin? Kita jangan kata orang tu beli kereta 5 biji, kita kata dia mampu, tak apalah. Duit dia bukan minta kat engkau. Bukan masalah minta kat engkau. Masalahnya tu ada adik-beradik, saudara mara, kaum kerabat, jiran tetangga, orang Islam yang lain yang susah. Kenapa kau tak bantu? Aku bukan bagi guna untuk kau seorang tu harta tu. Ni yang kita punya ni, contoh Tuhan bagi senang tuan. Suami bekerja, dapatlah gaji. Apakah suami makan seorang? Ada hak isteri dia. Ada hak anak dia. Ada hak mak bapak dia. Ada hak adik-beradik dia. Ada hak jiran. Semua ada. Saya tu tak boleh kata, dia mampu Ustaz, biarlah dia. Tak boleh. Itu bukan mampu. Itu hak milik Allah Ta'ala yang Tuhan kata apa? Adakah engkau beri akan hamba-Ku yang miskin daripada harta-Ku yang Ku bagi kat kau tu? Aku bagi engkau dekat 100,000. Bukan kau seorang punya. 100,000 Syekh. Boleh beli kereta lah. Nanti dulu. Kereta bukan dah ada. Mampu Syekh. Relax lah. Lainlah tak mampu. Aku mampu pergi haji 10 kali. Ya. Aku mampu pergi umrah 10 kali. Ya. Pergi tengok kaum kerabat kamu tu. Sian dia Tuhan nak buah tak sekolah. Duit tak ada. Mak bapak dia malas. Payah lagu tu. La ilah. Tu. Sebab itu bukan mampu ni, bukan milik kita. Sebab itu dia kata, Tuhan tanya tu, adakah engkau aku bagi harta dulu ni? Harta aku tu, bukan harta engkau dia tak. Harta aku tu, kau bagi dekat mereka yang miskin tu. Tu sebab dia kata, daripada hartaku. Bukan dia kata harta engkau. Dia tak kata lagu tu. Dia kata apa? Adakah engkau berikan hamba-Ku yang miskin? Tu miskin hamba aku juga. Daripada harta-Ku. Harta siapa? Harta Allah Ta'ala. Yang dibagi kat siapa? Kat kita. Kau bagi tak? Kat miskin tu. Tu. Tapi Malaysia ni Alhamdulillah. Kan? Kita tengok masa COVID baru ni kan. Ramai memberikan sumbangan. Alhamdulillah. Kan? Orang Islam di Malaysia ni banyak membantu lah. Banyak membantu. Kan? Sampai orang marah lah. Kenapa bagi? Kenapa tunjuk-tunjuk nak bagi? Ya lah. Macam-macam cara lah. Kan? Nak memberi ni macam-macam cara. Ya. Kalau dapat jaga hati, dapat didik sampai tak jadi riak. Tak apalah. Kalau sampai jadi riak pun jadi membazir pula nanti bagi pun tak guna juga. Kan? Masing-masing cara lah. Kan? Macam-macam cara lah. Dan adakah engkau berbuat baik akan hamba-Ku yang berbuat jahat kepadamu? Salah ni. Tuhan tanya, kau buat baik tak kat hamba-Ku yang buat jahat kat kau tu?
Tak ada, sorry lah dia buat jahat kat aku balik kat dia lah kan. Aku jahat balik lah kat dia kan. Dia suruh, dia kata adakah engkau berbuat baik pada hamba aku yang buat jahat kat engkau. Kau buat baik dengan dia walaupun dia buat jahat kat engkau. Ada gitu. Mana boleh gitu kan. Marahlah kita. Dia buat jahat kat kita. Apa tungguri. Menakut apa. Tapi Tuhan kata suruh buat baik. Letih yang tadi. Dan dia kata adakah engkau mengampunkan akan hamba aku yang mengenai akan dikau. Kau maafkan dia tak? Apa yang dia buat kat engkau tu. Hamba aku buat salah dengan kau lah. Kau pun hamba aku, dia pun hamba aku. Tapi dia buat salah dengan kau. Kau maaf tak dia? Sedangkan aku pun dia minta ampun, aku ampunkan. Dia minta maaf ke kau maaf tak dia? Sorry, nak maaf, sorry. No way. Maafkanlah. Kan? Tapi cakap senang tuan, nak buat susah kan. Cakap okey kan. Pegang mic ni, mic ada depan. Kan? Mic sampai kat dada semua ada kan. Cakap. Tapi kau kena kat kita belum tahu. Cakap memang senang. Maafkanlah. Cakap boleh tahan kan. Dan dia kata, adakah engkau sebutkan akan hamba-Ku yang meminta, yakni memutuskan silaturahim, ia akan dikau. Ada hamba aku ni, dia kata sebut akan hamba-Ku yang memutuskan silaturahim, ia akan dikau. Dia putuskan silaturahim, kita sambungkan. Kita tak putuskan. Kan? Kita jangan putuskan silaturahim. Orang Islam, sesama Islam kau jangan putuskan. Dah masuk isyak ke? Belum? Dan adakah engkau sayangkan akan hamba-Ku yang berbuat khianat, ia akan dikau. Ini lagi berat kan. Dia buat khianat kat kita, kita sayang kat dia. Betul. Ya? Dia buat khianat kat kita, kita sayang kat dia. Yalah, memang kita disuruh menyayangi hamba. Kan? Sayanglah. Kan? Adakah engkau berkata dengan hamba-Ku yang tiada mau berkata ia dengan dikau. Dia tak bercakap dengan kita, tapi kita tetap cakap dengan dia. Kan? Dia haram tak nak cakap dengan kita pun, tapi kita tetap cakap dengan dia. Walaupun kau tak nak cakap dengan aku ke, walaupun kau nak memusuhi aku ke, aku tetap cakap dengan kau, aku tetap tak memusuh dengan kau. Boleh kata. Kau dapat ni hebat lah kan. Adakah engkau tunaikan akan hak anakmu yang wajib atas munafakah? Adalah kan. Kita bagi nafkah ke anak-anak tu. Adakah engkau redakan qada'ku? Ini berat lah. Semua ni ketentuan Allah, qada' dan qadar Allah. Apakah kita reda? Kan? Dan adakah engkau tanyai kepada segala ulama? Itu daripada segala pekerjaan agama dan duniamu. Apa kau rujuk tak kat ulama tentang agama ini, tentang dunia ni? Rupanya dunia ni semua kena rujuk dengan orang alim. Tapi hari ini orang berbahas tak rujuk ke orang alim pun satu bab juga kan. Allahu Akbar. Sama-sama ta'alim berbahas. Apa keputusan yang dapat? Kan? Rujuklah kat orang alim. Tanyalah orang alim. Menyelesaikan masalah, suruhlah orang alim cakap. Kita tak pandai sangat bidang tu. Kan? Macam baru-baru ni lah dalam satu perbahasan ada perempuan ni dengan laki-laki ni. Perempuan ni kata, salah satu punca kena rogol orang perempuan ni, dedah aurat. Orang lelaki ni tak setuju. Dia kata, tak betul lah tu. Tak boleh salahkan perempuan semua. Tapi Tuhan dah kata dalam Quran, punca zina ni banyaknya daripada perempuan. Az-zaniyatu. Jadi kalau perempuan tutup aurat, elok, jaga akhlak, insya-Allah selamat. Itu dia kata, ada juga orang perempuan yang jaga aurat, tutup aurat semua, kena rogol. Ada. Sebab tak banyak, sebab apa terjadinya itu mungkin ujian bagi dia. Sebab orang laki-laki duk tengok benda-benda tak elok, akhirnya tak kisah siapa pun sampai syaitan menggoda dia rogolnya orang yang tutup aurat ni. Tapi tak banyaklah, kalau 10 tu 2, 8 lagi tak pernah kena. Tapi kok dah pakai skirt pendek kan, duk tayang semua, kita pun ni orang laki-laki tak kuat iman, sembang boleh lah. Kuat iman. Tak ada depan mata, memanglah kuat iman. Nak tengok depan mata, tengok. Pasal itu pergi haji ke, pergi umrah, pramugari itu semua pakai elok. Kau pergi haji, pergi umrah, pakai macam pramugari biasa, gagap gitu.
Memanglah istighfar tengok agak astagfirullahalazim apalah pakai lagu. Ya Allah, apalah kena dia ni. Apa kena tengok je dah. Setu dia pun pandai dia pagi je. Tutup pakai blouse jangan ni. Tak adalah nampak. Kan? Walaupun kita semayang main dengan syaitan punya godaan ni tuan-tuan. Tak kisahlah tua ke muda macam kita ni. Main dengan benda-benda macam tu orang tua. Tu takkan ada datuk 70 tahun rogol cucu. 70 tahun tu. Tuan-tuan. Tak boleh. Ni orang laki-laki pasal itulah. Orang laki-laki ni dia tak ada limit dia. So itu dalam bab salam dengan perempuan walaupun dah tua macam ni Tuan Haji ni kan. Nak salam orang muda perempuan muda nanti dulu. Alah Tuan Haji ni pun bukan larat pun. Kau duk cerita tak larat. Jangan. Karen dia tu dia cas balik. Pap. Ingat apa? Situ ulama dah kaji benda tu. Dia yang tak apa perempuan tua salam laki-laki muda. Sebab perempuan tu tua, lah 70 kan. Salam laki-laki umur 25 tahun. Yang laki-laki tu tak selera. Tak dia apa ni? Dia lelaki tu yang nak berselera. Kok lelaki tu tengok tak selera, apa yang? Tak dia apa ni? Tapi kita, Tuan Haji minta maaf cakap ni kan. Kita yang tua ni, macam tak selera. Memborong. Maunya tak selera dah. Saya tanya orang tua, cik, berapa umur dah? 80 baru Ustaz. Umar dah? Umar dah meninggal lah. Saya lain. Belum ada jodoh. Nikah lagi lah. Kalau ada jodoh, kalau ada rezeki. Cik nak tua muda. Mana pula nak tua Ustaz, cari yang muda lah. Kok yang tua nak buat apa? Dia pun tahu. Tu saya kata, kok dia naik motor, yang duduk belakang pun bawa rebah macam mana? Jadi tuan-tuan, ulama dah gaji. Itu sebab tanya ulama, kena tanya ulama. Maka bahawasanya, tiada aku lihat pada rupa kamu dan tiada aku lihat pada baik bangsamu, tapi aku tilik kepada hatimu. Jadi dia kata Allah Ta'ala tak tengok semua-semua tu, yang dia nak tengok hati kita lah. Bermula yang kegemaranku kepadamu itu dengan engkau mengerjakan akan segala perkara yang kepujian ini. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala tak tengok semua-semua tu, melainkan Allah Ta'ala tengok akan hati kita. Isyak dah masuk kan? Betul tak? 2 minit lagi. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok, dia kata, Allah Ta'ala ini tidak melihat paras rupa kamu. Hebatlah kamu, rupa cantiklah. Akan tetapi yang Allah Ta'ala nak tilik pada hati kamu ni. Pasal itu kena jaga hati kita, bersihkan hati kita ni selalu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu pengajaran yang ke-22. InsyaAllah kita akan sambung pengajaran yang ke-23 di lain waktu mudah-mudahan. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita kena ikutlah SOP-SOP yang diberikan oleh JAIS dan sebagainya. Walaupun ada orang komen kat JAIS, dia kata tak apa-apa JAIS ni lambat sangat. Tak payahlah komen. Dia tahulah tu. Maknanya kerja dia lah. Dia buat tu, kerja dia tahu. Dia pun dah rujuk para ulama. Kita tak nak timbul fitnah pada orang masjid, orang surau. Macam mana kena kat tablik itu sebenarnya. Itu yang kena jaga. Tak ada apa pun. Kenalah. Jagalah buat sementara waktu. Kalau harap-harap, kalau bulan 8 nanti dia bagi lagi keluasan dan sebagainya, mana tahu kita doa lah. Tapi Alhamdulillah kita dah dapat guna, dah dapat imarah masjid pun syukurlah. Walaupun surau masih 40 kot kan. Surau masih 40. Surah Jumaat masih 40. Tapi masjid dah sampai berapa ratus, tak tahu lah. Banyak dah. Kan? Jadi kita kenalah cepat-cepat datang. Tak boleh macam dulu lah. Dulu datang masa sebelum PKP kan. Dah khutbah baru sampai. Datang kena awal lah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Dan sebelum tu macam biasalah, pasar raya buka kan. Macam biasa saya ada bawa minyak wangi. Minyak wangi macam biasalah, nak raudah ke, nak gaharu. Cuma saya ada bawa satu herba orang tua-tua untuk sarap. Tapi tuan-tuan dia mahal, tuan-tuan jangan beli dulu banyak-banyak.
Ni saya bagi tahulah. 15 kapsul tu harga dia RM50. Mahal lah. Tapi serasi je belum tahu. Beli banyak-banyak tapi tak serasi nanti buang. Buat apa? Saya ada bawa kapsul lah, satu makcik ni dia buat kapsul. Makcik ni lah. Dia kata dia lah generasi yang ketujuh buat kapsul tu. Herba. Jadi saya pun makan lah. Pasal saya kena sarap itu saya makan lah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Ta'ala serasi pula dengan saya. Pinggang, sarap, kebas-kebas. Alhamdulillah. Jadi saya pun kata makcik, kenapa makcik tak jual benda ni? Dia kata makcik tak jual sangat, dia terbagi dekat orang makan. Ada orang Puchong ni dulu lumpuh, dia bagi makan juga. Makanlah, dia kata makan. Elok orang tu boleh jalan Alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi saya bawa lah. Saya kata bawa makcik saya bagi kat orang masjid surau. Sebab dia orang ni banyak yang kadang beralih 5 minit dah beralih. Kan, urat sarap dia, sakit lutut, gaut dan sebagainya. Saya kata makcik boleh bagi kat saya. Saya bawa lah 3 biji tu dia bagi RM10. Tapi saya makan Alhamdulillah. Makan malam sebiji je. Nak tidur. Kalau rasa elok, serasi, besok jumpa saya, bagi tahu saya minta kat dia lagi. Sebab saya ambil kan nak bagi kat orang-orang masjid surau ni dulu. Tapi saya makan Alhamdulillah. Saya lah. Tuan-tuan saya tak tahu. Tapi dia herba. Tak ada barang chemical. Tak ada, semua tak ada. Dia dah bagi surat kat saya. Dia kata ni Ustaz, kita dah cek, dia tak ada barang chemical. Tak ada steroid lah. Boleh makan. Kan jumpa saya. 3 biji RM10. Siapa nak lah, siapa nak cuba. Kalau tak elok pun tak adalah mahal. Sangat RM10 je 3 biji. Kalau 15 biji, beli 50, besok makan 3 biji tak serasi. Buang saja je. Lepas tu marah kat aku. Nipu Ustaz ni, aku pula dia kata ni tipu. Akan saya letak kat luar tu. Siapa nak beli minyak wangi dan tu, ada kat luar. InsyaAllah. Wallahu'alam. InsyaAllah. Dah isyak dah. A'udzubillah min syaitanir rajim. Khasyan zakir syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.